Masuk ke tajuk pembangunan produk baru dan pasaran baru. Pembangunan produk dan pasaran baru. Pembangunan produk ini macam kita nak hasilkan produk barulah. Kita nak hasilkan barang baru. Okay. So apa itu pembangunan produk? Kita tengok satu persatu. Apa itu pembangunan produk? Satu aktiviti. Aktiviti apa? Aktiviti dan strategi. Aktiviti itu perlakuan. Strategi. Pertumbuhan kepada perniagaan. Aktiviti strategi untuk kita nak naikkan kita punya bisnes. Okay. Yang sedang dijalankan yang bertujuan untuk memperkenalkan produk baru kepada pasaran sedia ada. Maksudnya kita ni dah ada perniagaan. Okay? Pembangunan produk ini ialah satu aktiviti dan strategi yang kita buat untuk nak kenalkan produk baru kita pada pasaran yang dah ada. Okay? Kita dah ada sedia customer. Kita nak perkenalkan produk baru. Itu pembangunan produk. Langkah untuk pembangunan produk baharu. Apa yang kita perlu buat untuk melaksanakan pembangunan produk baru? Apa langkah-langkah dia? Bila sebut langkah, tengok ni. Bila sebut langkah, dia ada step by step. Mula-mula apa, lepas tu apa, lepas tu apa, lepas tu apa, akhir sekali apa. Dia ada langkah. Awak kena susun ikut susunan yang betul bila dia sebut perkataan langkah. Ingat kalau langkah mesti you susun ikut turutan. Mana dulu dahulukan, mana yang last awak lastkan. Kena ikut turutan. Antara langkah pembangunan produk baru ialah kena jana idea. Okay, kena saring, lepas jana kita kena saring, lepas saring kita kena pembangunan produk dan pengujian konsep, kita kena hasilkan produk, kita kena strategi pemasaran, laksanakan strategi pemasaran, analisis perniagaan, lepas tu kena pembangunan produk yang baru, lepas tu kena uji pemasaran kita dan komersialkan. Kita tengok satu persatu. Tak ada terang Okey, tak apa. Okey. Jadi kita tengok satu persatu. Apa itu penjanaan idea? Jana idea. Jana idea. Apa itu jana idea? Jana idea ni dia proses untuk memenuhi keperluan pasaran. Kita fikir, kita cara proses untuk nak penuhi keperluan pasaran yang ada. Biasanya kita kena kaji, kita kena lihat, pemerhatian, tanya orang, tengok keadaan persekitaran kita. Kita kena tanya orang berkaitan dengan benda yang kita nak kaji tu. Contoh, kalau saya kilang roti kan. So bila saya nak hasilkan roti baru, sebelum saya buat roti yang baru, saya kena tengok, okey, orang Malaysia ni suka apa ya? Okey, saya tanya pekerja saya. Awak tahu tak kalau Malaysia ni dia suka apa? Saya tanya pekerja dia akan bagi idea kepada saya. Selain saya tanya pekerja saya akan tanya kawan-kawan, tanya pendapat, kita tengok keadaan persekitaran kita, orang ramai beli orang ramai beli perasa apa yang orang Malaysia suka. So kita kena tengok, kita kena cari maklumat berkaitan produk yang kita nak keluarkan ini. Okey, daripada mana kita boleh dapat idea itu? Saya dah bagi tahu tadi, saya tanya pekerja saya tanya keluarga saya tanya kawan-kawan, itu daripada sumber dalaman. Okay? Saya juga boleh membuat pemerhatian, saya tengok persekitaran, saya tengok internet, saya cari daripada internet, saya cari daripada supplier, tanya supplier apa orang selalu beli produk apa, kita boleh tanya. Semua itu kita kena dapatkan idea, dapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang kita boleh percayai. Selepas kita dapat maklumat,
kita kena saring idea tersebut. Maklumat yang kita ada, kita kena kaji, kita kena kaji, kita kena maksudnya kita kena fikir betul-betul bagus ke tak idea ni, boleh guna ke tak, kalau tak boleh guna kita buang, kalau boleh guna kita shortlistedkan, kita saring dia, kita pilih mana yang bagus. Lepas tu, lepas kita dah pilih, kita kena laksanakan pembangunan produk dan pengujian konsep. Apa itu pembangunan produk? Saya terangkan satu-satu dulu. Pembangunan produk ialah idea produk yang berpotensi untuk ditawar oleh syarikat. Maksudnya pembangunan idea ni, idea yang kita dah pilih tadilah, yang kita dah saring, yang kita dah shortlistkan. Kita dah pilih mana yang kita rasa sesuai. Lepas tu pengujian konsep. Apa itu pengujian konsep? Lepas kita dah saring tadi kan, kita melakukan pengujian konsep. Pengujian konsep ialah proses uji konsep baru produk dalam kumpulan pengguna sasaran untuk kita nak tahu sama ada konsep tersebut berjaya tarik perhatian dia ataupun tidak. Maksudnya kita tanya orang, okey, katakan kita dah pilih, okey, saya nak hasilkan roti cheese. Orang Malaysia suka cheese kan? Jadi saya nak hasilkan roti cheese, saya design lah, saya cubalah, saya nak hasilkan roti cheese, macam mana bentuk dia, saya cuba. Saya buat sampel. Bila saya dah buat sampel tu, saya akan pergi dekat luar, saya jumpa orang ramai, saya bagi contoh kat dia. Boleh tak, kalau awak suka tak roti yang macam ni? Okey, dia akan rasa, dia akan beri pendapat dia berkaitan dengan kita punya produk. Itu macam tu pengujian konsep. Dia kena uji produk yang dia dah hasilkan tu kepada pengguna sasaran kita. Kita dah tahu, okey, roti saya pasarkan dekat Selesa Jaya contoh. Jadi saya pergilah dekat Selesa Jaya, saya jumpa orang-orang dekat Selesa Jaya, orang yang saya rasakan sesuai sebagai pelanggan saya, dan saya bagi dia rasa. Saya bagi dia tengok saya punya roti baru, agak-agak suka tak, nanti dia akan bagi pendapat dia. Itu pengujian konsep. Barang yang kita dah buat tu kita uji dia, sama ada boleh diterima ataupun tidak. Okey. Lepas kita buat pengujian konsep, kita kena bangunkan strategi pemasaran. Bangunkan strategi pemasaran maksudnya kita kena rancang berapa harga kita nak letak, apa promosi yang kita nak buat, macam mana cara nak jual, untung kita nak berapa ringgit, semua kita kena tentukan strategi pemasaran yang 4P tu. Strategi pemasaran tu yang 4P. 4P, 4P. Product, price, place dan production. Dan product, price, place dengan promosi. Promotion. Okay, kita buat tu. Lepas kita uji, kita baru hasilkan produk tersebut, kita tentukan harga dan sebagainya. Lepas tu kita kena analisis kita punya perniagaan. Kita kena kaji balik jualan kita. Bila kita dah hasilkan, kita dah jual, dah tentukan harga. Lepas tu kita kena analisis kita punya perniagaan. Okey, yang mana analisis perniagaan ini kita kaji semula jualan kita macam mana, kos kita macam mana, ada untung ke tidak, untung berapa banyak, boleh capai tak objektif yang kita dah tetapkan. So kita kena buat analisis, tengok kita punya produk baru tu bagus ke tak, boleh capai objektif ke tak, untung ke tak. Okey, lepas tu kita buat pembangunan produk. Pembangunan produk ini proseslah produk tersebut kita hasilkan banyak-banyak dan mula jual. Okey, mula jual. Lepas tu bila kita dah mula jual, kita kena uji pemasaran kita. Ujian ke atas produk prototype. Okey, pembangunan produk ini macam kita hasilkan produk contohlah. Produk macam produk prototype ni.
macam sampel lah, sampel. Kita hasilkan berapa banyak untuk kita jual, kita tengok orang terima ke tak. Itu produk prototype. Jadi bila kita dah jual produk prototype tu, kita akan uji pemasaran dia. Tengok produk itu laku ke tak. Lepas tu pengguna suka ke tidak, kita kena uji. Then kalau dah diterima oleh orang ramai, produk kita disukai, produk kita habis dijual, jadi kita boleh komersialisasikan produk kita. Komersialisasi ni maksudnya macam kita hasilkan secara besar-besaran. Kita buat banyak dan jual seperti biasa. Itu komersialisasi. So, boleh? Langkah pembangunan produk baru. Apa langkah yang pertama awak kena tahu? Kena jana idea, lepas tu kena saring idea, kena bangunkan produk dan uji konsep, lepas tu pembangunan strategi pemasaran, kena analisis perniagaan, kena pembangunan produk, uji pemasaran dan komersialisasi. Wow, banyaknya. Ingat tak tu? Pasaran baharu. Pasaran baharu, pasaran untuk produk kita yang barulah. Okey, bukan pasaran yang sedia ada, pasaran yang baru. Kita targetkan orang yang customer yang baru untuk produk kita. Okey. Untuk pasaran baru, ada dua pasaran yang kita boleh lihat dekat sini. Ada dua pasaran yang kita boleh lihat dekat sini. Yang pertama, pasaran domestik. Pasaran domestik ini ialah pasaran di kawasan yang belum diterokai. Kita nak cari customer baru yang kat tempat yang kita tak pernah pergi, barang produk kita tak pernah sampai. Kejap kalau ini satu pasaran domestik, lagi satu pasaran antarabangsa. Salah ni, kejap saya betulkan kejap. Pasaran antarabangsa, bukan pasaran baru. Apa? Okay. So, pasaran domestik ini, domestik menunjukkan dalam negara. Domestik ini menunjukkan dalam negara, dekat Malaysia lah. Kat kawasan Malaysia, kat kawasan mana yang barang kita tak sampai lagi. Dekat mana? Okay. Jadi kita cari pasaran dekat kawasan yang dalam Malaysia yang produk kita tak sampai. Contoh, roti saya hanya sampai dekat Johor sahaja. Dekat negeri lain tak ada. Jadi, untuk pasaran baru, saya boleh luaskan pasaran sampai Melaka, sampai KL, Selangor, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Itu untuk dalam Malaysia sahaja. Bila sebut domestik, dalam Malaysia. Okey. So, boleh menyertai expo. Okey, kadang-kadang kita tak ada kontak dengan negeri lain. Jadi kita boleh masuk expo lah. Dekat KL ada buat expo makanan. Saya akan masuklah expo tu untuk memperkenalkan roti saya kepada orang dekat sesebuah negeri tu. Contoh kalau kat KL kan dia buat expo makanan. Saya join expo makanan tu dan saya jual roti-roti saya. So secara tak langsung orang dekat KL boleh kenal dengan produk saya. Boleh tahu, oh Azura ada jual roti. Oh roti dia sedap juga. Macam tu lah. Okay. Yang kedua, pasaran antarabangsa. Bila sebut antarabangsa, kita dah tahu ini melibatkan negara luar. Luar negara macam Singapura, Thailand, Indonesia, US, Kanada dan sebagainya. Jadi, saya juga boleh cari pasaran sampai ke pasaran antarabangsa. Okey? Boleh sampai luar negara. Okey? Macam mana cara kita nak
pastikan barang kita tu boleh jual sampai luar negara. Kita kena buat promosi yang agresif. Promosi yang agresif ni promosi besar-besaran lah. Contohnya kita iklan dekat TV, ataupun kita dekat mana kita macam-macam lah promosi yang kita boleh buat untuk memperkenalkan produk kita sampai ke luar negara. Terutamanya macam sekarang lagi kita ada kaedah promosi yang kita tak perlu bayar. Contoh you guna Instagram, you guna eBay, Shopee, apa lagi, Lazada, Taobao, you boleh gunakan platform itu untuk mempromosikan you punya produk sampai ke luar negara. Sebab bila ada internet ini, kita tak perlu lagi lah nak promosi dekat TV, sebab dah ada yang percuma dan boleh sampai ke seluruh dunia. Okey. Yang seterusnya, penggunaan teknologi maklumat. Apa itu teknologi maklumat ataupun ICT? Teknologi maklumat ataupun ICT. Teknologi maklumat dan ICT ialah benda yang sama. Teknologi maklumat dan komunikasi dalam bahasa Melayu. ICT itu dalam bahasa Inggeris. Okey? Apa itu ICT? Salah satu proses. Proses apa? Pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat. Okey? Dengan menggunakan perantaraan teknologi. Jadi maksudnya ICT ni proses nak alihkan, nak sebar, nak proses dan nak simpan maklumat dalam perantara teknologi. Contohnya macam komputer, contohnya macam handphone, contohnya macam sistem perisian dan sebagainya. Ataupun sekarang ni ada hard drive, macam-macam pen drive dan sebagainya. So itu ialah ICT. Penggunaan ICT. Apa tujuan dia? Kenapa kita mesti guna ICT? Yang pertama, memudahkan sistem operasi. Dengan adanya teknologi maklumat ni, kita operasi perniagaan kita senang berjalan. Semua key in dalam komputer senang. Lebih sistematik. Buat folder dalam komputer, lebih sistematik. Dapat maklumat dengan mudah dan cepat. Dengan adanya ICT ni, kita nak cari apa-apa maklumat pun senang. Cepat. You buka je internet, Google search, you type je apa benda yang you nak cari, you terus dapat. Memperluas skop perniagaan, jadi perniagaan kita boleh kita luaskan sampai ke luar negara, kita iklankan barang, orang luar negara pun boleh beli barang kita. Nampak? Skop perniagaan kita lebih luas, bukan terhad dalam Malaysia sahaja. Yang seterusnya, memudahkan aktiviti kewangan dan perakaunan. Maksudnya dengan ada ICT ni, kita boleh key in terus sistem kewangan kita. Akaun kita dah ada sistem perisian akaun yang kita boleh guna. Tak payah nak buat manual lukis macam awak kat sekolah kan. Bila buat akaun kena buat bentuk T, lepas tu kena rekod satu-satu, susah. Kalau menggunakan ICT lebih mudah. You key in sahaja, maklumat terus ada dalam komputer. Jadi you tak payah kira manual, pakai kalkulator, automatic you key in je dalam sistem kewangan. Dia dah auto sum, dia sudah kirakan untuk you. Lebih mudah. Menjadi operasi perniagaan lebih efektif dan efisien. Maksudnya operasi perniagaan kita boleh berjalan dengan lebih berkesan lah. Meluaskan pasaran, sebab kita tahu ICT ni boleh sampai ke luar negara. Satu dunia boleh kenal kita punya perniagaan kalau kita pandai promosikan kita punya produk. Mewujudkan hubungan dan jaringan yang luas. Jadi bila ada ICT, kita boleh kenal-kenal dengan orang negara luar. Kita boleh kontak-kontak dengan orang negara luar. Jadi dapat mewujudkan hubungan dan jaringan yang luas.
Seterusnya, mempercepatkan sistem pengeluaran dan pengedaran. Jadi bila ada ICT, kita key in je maklumat semua. Jadi operasi perniagaan kita nak keluarkan barang, boleh keluarkan dengan cepat. Kita nak edarkan barang pun dengan cepat. Sebab apa? Kita dah tak payah kira secara manual, kita dah tak payah tulis secara manual yang menyebabkan kita lambat. Jadi dengan adanya sistem ini, kita dapat mempercepatkan kita punya sistem pengeluaran dan edarkan barang kita. Okey. Antara aplikasi teknologi maklumat dalam perniagaan ialah e-pemasaran. E-pemasaran ni kita mempromosikan produk kita melalui online. E-online, e-pemasaran. Kaedah memasarkan produk secara dalam talian. Kita promosikan produk kita secara online. You promosi dekat Instagram, you promosi dekat TikTok, dekat Facebook. So itu merupakan e-pemasaran. You cuba masarkan menggunakan online. E-dagang. E-dagang ialah urusan jual beli dalam talian lah, online. Kita jual beli barang secara dalam talian macam Shopee. Itu e-dagang. You beli dekat Taobao, you beli kat eBay, you beli dekat Lazada. So itu merupakan e-dagang. E-government. E-government ialah segala urusan kerajaan yang telah kita gunakan online. Contoh sekarang ni apa-apa dah boleh buat, macam dekat untuk klinik pun kita dah boleh buat temu janji secara online, appointment online. So itu merupakan e-government. Segala urusan kerajaan yang boleh menggunakan online itu namanya e-government. Contoh lain, apa lagi? Contoh kalau kita nak buat pasport pun boleh buat temu janji secara online. So itu merupakan e-government. Yang seterusnya ialah e-banking. So e-banking ialah e-banking, bank, tahu kan bank? So bank, e-banking ialah melibatkan urus niaga perbankan atas talian. Macam kita buat transfer wang, buat payment, guna Maybank to you, guna Bank Islam punya online banking. So itu merupakan e-banking. Yang seterusnya, penggunaan laman sosial. Laman sosial tu macam Facebook, apa lagi? Instagram, TikTok, apa lagi dia, tapi tak banyak dah. Tapi sekarang ni saya tengok budak-budak remaja macam awak ni lebih suka guna WeChat, lebih suka guna TikTok, Instagram, saya tengok. So itu TikTok tu semua merupakan laman sosial. Itu laman sosial namanya. Boleh? Dan yang terakhir ialah penggunaan email. Tahu email? Pernah tengok email? Pernah guna tak email? Macam you sekarang mungkin jarang guna kot email. Ada guna email? Siapa pernah guna email? Angkat tangan. Siapa pernah guna? Okey, jadi awak tak pernah guna email. So, kalau awak dah dewasa nanti, dah habis sekolah, dah start kerja, awak mesti kena create satu email untuk memudahkan segala maklumat dihantar kepada awak. Terutama berkaitan dengan mencari pekerjaan ke apa ke, diorang akan email. Contoh you minta kerja, you pergi interview. So you dapat ke tak, dia akan email dekat you lah. Okay, congratulations ke, I'm sorry ke, dia akan bagi tahu dalam email. So email itu penting bila kita nanti dah memulakan habis sekolah lah. Contoh kalau you sambung belajar pun you akan perlukan email. Kadang-kadang lecturer you dia akan hantar any info dalam email. Okay, so email ni nanti mungkin awak akan guna. So semua aplikasi ICT ini
sangat diguna pakai pada era sekarang. Memang sekarang ni orang semua guna e-pemasaran, orang semua guna e-dagang, orang semua guna e-government, e-banking, semua ada laman sosial, semua guna email. So aplikasi ini penting untuk kita kalau kita nak bisnes.